Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini ilmu kita dapat malam ini tidak sia-sia. Okey, at least dan cikgu tidak berniat untuk mengambil masa yang sangat lama. Kita sebab memandangkan kita boleh bersama-sama anytime. Jadi cikgu akan buat berdikit-dikit lah. Okey. Untuk hari ini cikgu akan bincang untuk bagaimana cara untuk menjawab kertas bahagian A, kertas 2 bahagian A. Okey. Sebab kertas ini seperti cikgu pernah bagi tahu kamu, kertas ini bahagian A ini adalah sangat mudah apabila kamu dapat dapat tackle bagaimanakah teknik-teknik untuk menjawab bahagian A. Sebab bahagian A ada teknik, bahagian A ada teknik, bahagian C ada teknik, bahagian B tak ada teknik. Okay, so hari ini cikgu nak tentang bahagian A. Sebab apa cikgu nak ulang balik bahagian A sedangkan kita dalam kelas cikgu dah pernah cakap dah. Dan pernah juga masa kelas-kelas kita sebelum ni pun cikgu ada cakap juga. Cuma sebab bila cikgu tanda kertas kamu ataupun nilai 3 hari tu, masih lagi ada yang terplay out. Jawapan-jawapan yang terplay out yang tidak menepati kaedah cara menjawab kemahiran proses sains. Okey. So dalam kemahiran proses sains, kamu perlu tahu tentang 12 kemahiran proses sains. Okey. Yang pertama ialah, cikgu bawa ke sini. Right. Yang pertama ialah membuat pemerhatian. Okey, yang pertama membuat pemerhatian. Bila kita kata membuat pemerhatian, sebenarnya soalan meminta kita untuk menyatakan keputusan. Okay. Apakah keputusan eksperimen tersebut? Contohnya, kita boleh menyatakan gambaran tentang penyalaan mentol. Kita boleh nyatakan tentang apakah bacaan bagi jarum emitter ataupun galvanometer. Kita boleh nyatakan apakah perubahan warna atau bentuk yang terhasil. Kita boleh nyatakan banyak mana gelembung gas yang terkumpul. Ataupun kita juga boleh nyatakan berapakah bacaan termometer ataupun apa-apa sahaja keputusan yang kamu boleh nampak dalam eksperimen. Okay. Seterusnya, bagi dua keadaan yang berbeza, pemerhatian boleh ditulis dalam bentuk perbandingan. Bila kita menyatakan pemerhatian, bila dia kata dua keadaan yang berbeza, maksudnya kita tuliskan dalam bentuk perbandingan. Sebagai contoh, gambar rajah A menunjukkan sekian, manakala gambar rajah B menunjukkan sekian. Itu menunjukkan bahawa perbandingan antara dua gambar rajah yang diberi. Okay, sebagai contoh, kalau kita tengok yang ini, kita tengok gambar yang ini. Nyatakan satu pemerhatian tentang sesaran blok Q. So kat sini kita dah tahu dah sesaran blok Q. Kita tengok pada blok Q, kita tengok kita bandingkan apa yang berlaku pada rajah 4.1 dan apa yang berlaku pada rajah 4.2. Okey. So Linda, cuba bandingkan. Cuba bagikan satu pemerhatian, bandingkan. Bagi ayat perbandingan tentang sesaran blok Q. Gunakan perkataan sesaran blok Q. Boleh tak, Linda? Sekejap, saya tengah tengok gambar. Okey. Perbezaan yang blok Q. Gunakan perkataan sesaran. Ambil perkataan sesaran. Sesaran blok Q. Lebih di mana? Sesaran tu maksudnya anjakan dia. Nampak tak? Nampak. Kalau ada 3. Lebih panjang.
Lebih panjang ke lebih jauh? Pendek, lebih jauh. Yang mana lebih jauh, 4.2 ke 4.1? Sesaran blok Q pada rajah 4.1 Okey. lebih dekat berbanding. Lebih dekat Alright. cikgu. Betul, lebih dekat. Berbanding sesaran blok Q pada rajah 4.2. Ya, berbanding rajah 4.2. Pandai. Ataupun boleh tulis terbalik, 4.2 lebih jauh daripada 4.1. Itu maksudnya pemerhatian. Kita memberikan keputusan. Okay. Alright. Seterusnya, kita membuat inference. Bila membuat inference, bermaksud kita menulis kesimpulan awal. Okey, sama ada benar atau tidak, dia menerangkan sesuatu peristiwa. Okay, memberi sebab kepada pemerhatian. Tadi kan macam tadi kita nampak gambar ini. Okay, gambar ni. Kita dah nyatakan pemerhatian kita ialah sesaran blok Q di 4.2 lebih jauh. Tapi untuk pemerhatian kita stop sampai situ je ayat kita. Cuma untuk inference kita kena bagi tahu sebab apa. So untuk inference ayat kita begini. Sesaran blok Q di, kata cikgu nak ambil 4.2 sesaran blok Q di 4.2 lebih jauh kerana begitu. Okay. So kalau bila nak tahu sebab, kita tengoklah pula apa yang berbeza yang menyebabkan keputusan itu berbeza. Kita nampak. Bilangan troli. Yes, good. Bilangan troli. Bilangan troli ini mewakili apa? Bilangan troli ini mewakili apa? Jisim. Pandai, jisim. Kan? So, apa inference kita? Sesaran blok Q di 4.2 lebih jauh kerana jisim troli ya lebih banyak. lebih besar. Ya, siapa yang jawab tu? Lebih besar, pandai. So, jisim troli lebih besar. Yang ayu-ayu perlahan tu Nuha ke? Nuha ke jawab tadi? Tak nampak. Itulah macam slow. Tu dengar. Tu yang halus suara ni jauh-jauh je dengar. Kai. Oh, Kai. Jadi apa salah slow sangat orang tengah. Orang lain dah tidur Tak. Tu. Untuk sekejap je. Cikgu nak settlekan ni je sikit. Okay, so cikgu nampak ada yang dah terplay on. Okay. So, macam ni lah kamu jawab tadi kan. Kerana jisimnya lebih besar. Kita tak boleh kata jisim lebih berat. Okay, no. Okay, sebab jisim dan berat adalah benda yang berbeza. So, jisim lebih besar. Okay. Seterusnya, untuk mengelas. Bila kita kata mengelas, okay, kan ada biasa kan gambar-gambar yang tik-tik begini kan. Itu pun adalah mengelas. So kita kena teliti gambar tu betul-betul, kena fikir apa yang dia minta. Macam soalan ni dia kata bahagian R mengawal tindakan luar kawal. Tandakan right tindakan yang dikawal oleh bahagian R. So bahagian R tu apa sebenarnya? Mengawal tindakan luar kawal. Bahagian R tu apa? Pada otak bahagian R tu apa? Mengawal tindakan luar kawal. Apa? Medulla oblongata. Bukan. Pandai. Ya. Medulla oblongata. Okay. Tadi cikgu dengar Linda ada sebut sel apa yang Linda nak sebut? Cerebrum. Okay. Cerebellum yang kecil tu kan, yang cerebellum tu yang sanggul kat belakang tu kan, itu untuk keseimbangan. Alright. So, okay. So macam ni pula. Ini pun, okay, sekarang ni selalunya orang, murid akan confuse. Berapa nak tik cikgu? 1 ke 2? Okay. Satu kunci yang pertama kita tengok pada markah. Biasanya kalau 2, kalau 2 markah, dia akan bagi 4 gambar tanda 2. Kalau 2 markah biasanya dia minta 2 tanda. Cuma yang masalahnya pernah beberapa tahun dia keluar
dia bagi 3 gambar atau 4 gambar, dia bagi 1 markah. Maksud 1 markah ni, kamu kena fikir betul-betul. Okey? Dia nak 1 ke dia nak 2? Okey, kunci dia kat mana? Yang pertama kita boleh tengok dekat bahagian English dia. Kalau bahagian English dia kata okay, mark the foot. Tak ada S kan? Bila tak ada S tu maksudnya ada 1 tick je. Kalau kata mark the foot, maksudnya 2 tick lah. Okey? So kat situ dah boleh kunci dah. Selalunya dekat dalam BM kita tak ada, dia takkan tulis tandakan makanan-makanan, tak ada. Dia kata tandakan makanan je. So sekarang ni kita tak tahu dia nak tanda, kita nak tanda 1 ke nak tanda 2, kita tengok pada bahagian English ni. Pun boleh juga. Okey. So dalam kes ini dia kata membekalkan nilai kalori yang paling tinggi. Kalau adakah cereal, okay, cereal, butter ataupun papaya? Kalori. Apa? Butter. Ya, butter. Okey. Alang-alang kita dah sebut butter, cikgu nak tahu butter ataupun mentega ataupun lepas susu, dia lemak tepu ke lemak tak tepu? Lemak tepu. Sebab apa? Tepu. Sebab asal dari haiwan. Ya, sebab dia asal dari haiwan. Okey, good. Okey. Alang-alang tu nak tanya lagi. Bila kata lemak tepu asal daripada haiwan, cikgu nak tahu satu lagi. Dia punya keadaan pada suhu bilik bagaimana? Adakah pepejal atau cair? Pepejal. Ya, okey. Dia adalah pepejal pada suhu bilik. Suhu bilik tu masa kat dapur kita lah. Okey. Seterusnya untuk mengawal pemboleh ubah. Bila kita kata mengawal pemboleh ubah, okey, kita kena baca soalan tu. Kita dah tahu pemboleh ubah ada 3. Kan? Ada pemboleh ubah manipulasi, ada pemboleh ubah apa lagi? Apa lagi ada? Bergerak balas. Bergerak balas. Satu lagi? Dimalarkan. Okay. So, dekat sini, daripada ayat, kita dah boleh tahu dah. Pemboleh, kadang-kadang kita boleh tengok daripada gambar. Ada masa kita boleh tengok dekat jadual. Ada masa pada ayat pun kita dah boleh dapatkan pemboleh ubah. Contohnya, Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan oleh bongkah P dan bongkah Q yang sama jisimnya. Mengkaji tekanan. Siapa yang hasilkan? Oleh bongkah P dan bongkah Q. Dah ada 3 pemboleh ubah kat sini. Okey. Apakah pemboleh ubah manipulasi kita? Apa pemboleh ubah manipulasi kita? Tekanan yang dihasilkan. Manipulasi. Manipulasi mestilah benda yang kita ubah. Bila dia kata, okay, kita tengok soalan ni. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan. Maksudnya itu adalah keputusan kita dah, kan? Kita nak tengok tekanan yang dihasilkan tu macam mana rupa dia. Banyak mana tekanan yang terhasil. Itu dah menjadi pemboleh ubah bergerak balas. Tapi siapa yang menghasilkan tekanan itu? Yang menghasilkan ialah bongkah P dan bongkah Q. Dekat sini adalah pemboleh ubah manipulasi. Sebab apa? Bila kita guna bongkah P, tekanan yang kita hasilkan mungkin 2 cm. Bila kita guna bongkah Q, tekanan yang kita hasilkan mungkin 3 cm. So itulah menunjukkan ia adalah pemboleh ubah manipulasi. Okay, pemboleh ubah dimalarkan kat sini ialah jisim. Jisim siapa? Jisim bongkah.
Okay, jisim bongkah itu yang menunjukkan dua-dua jisim bongkah yang sama. Cuma bongkah P, okay, mungkin bongkah P begini susunan dia. Kan memanjang macam ni. Mungkin bongkah Q begini susunan dia. Okay. Walaupun yang ini P, yang ini Q, walaupun susunan dia berbeza, kedudukan dia berbeza, tetapi jisim dia sama. Kalau ini 50 gram, ini pun 50 gram. Okay. Kat situ dah kita panggil, so jisim itu adalah dimalarkan, manakala bongkah itu yang berbeza. Maka itu adalah manipulasi. Bila dia berubah, apa yang akan berubah? Yang berubah ialah tekanan yang terhasil. Katalah cikgu letak plastosin kat sini, cikgu letak plastosin dekat sini. So pada bongkah P, cetek aja dia punya lekukan. Tapi pada Q, lebih dalam lekukannya. Faham tak kat sini? Faham tak? Faham. Yang lain faham tak? Kat cikgu Faham. ni. Faham. Faham cikgu. Okey, alright. Okey, faham cikgu. Cikgu nampak logo tulis. Okey. Alright, seterusnya. Cuba kita tengok ayat yang kedua ni. Mengkaji kesan bendasing ke atas takat didih air suling. Mengkaji kesan bendasing ke atas takat didih air suling. Dekat sini, dekat ayat ni kita dah boleh fikir. Kalau boleh ubah manipulasi, agak-agaknya apa? Okey, ginilah, kita nak tengok result ni apa pada ayat kedua ni. Result apa yang kita nak tengok? Keputusan apa yang kita nak tengok? Takat didih. Okey, yes. Takat didih yang kita nak tengok. Bila takat didih kita nak tengok, makanya itulah pemboleh ubah bergerak balas kita. Okey? Tapi apa yang penyebab takat didih ni berubah-ubah? Bendasing. So inilah pemboleh ubah manipulasi kita. Okey? So pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas saling menyangkut lah. So pemboleh ubah dimalarkan dalam kes ini kita akan gunakan isi padu Air suling. Yes, isi padu air suling tu mestilah sama. Pandai. Okey. So daripada gambar juga kita boleh dapatkan pemboleh ubah. Nampak tak? Boleh zoom in tak pemboleh ubah tu? Kalau tak nampak, cikgu bacakan. Yang di tengah-tengah tu yang kamu nampak ini, okay, itu adalah penapis berwarna. Okay, penapis berwarna. Pada yang ini, penapisnya warna merah. Bawah ni penapisnya warna hijau. Bila guna warna merah, result pada skrin putih ialah warna merah. Bila guna warna hijau, result di skrin putih ialah hijau. Kedua-duanya menggunakan sumber cahaya putih. Dekat sini kita dah nampak dah apa keputusan yang kita nak tengok. Apa keputusan yang kita nak tengok? Hello? Warna yang dihasilkan Warna yang dihasilkan kat mana? di skrin putih. So cahaya yang terbentuk di skrin putih. Okay, itu adalah, jadi sebab itu yang kita nak tengok, itu keputusan yang kita harap. Jadi itulah pemboleh ubah bergerak balas kita, iaitu cahaya yang terhasil di skrin putih. Okay. So, itu dah nampak tak? Kita boleh gerak ke belakang, kita boleh undur ke belakang. So, pemboleh ubah manipulasi, apa yang menyebabkan cahaya tu berbeza atas merah bawah hijau?
Jenis penapis warna. Ya, betul. Jenis penapis warna. So, bila penapis warna berubah, maka cahaya pada skrin pun berubah. Jadi apa yang kita malarkan? Apa yang sama kat sini? Sumber cahaya. Ya, sumber cahaya putih. Ingat, okey? Boleh ubah dimalarkan walaupun sama tapi dia mesti penting. Contoh kalau cikgu dekat atas, cikgu guna sumber cahaya putih, bawah cikgu guna sumber cahaya kuning. Maksudnya bulb tu, mentol dia keluarkan warna kuning. Atas keluar warna putih, kita guna LED, bawah kita tak guna LED, mentol biasa warna kuning tu. Agaknya kita akan dapat tak result yang begini? Kita akan dapat result yang adil tak? Tak. Kita tak akan dapat result yang adil sebab kita bezakan. Ke atas guna cahaya putih, bawah guna kuning. So kita dah tak adil dekat situ. So itu adalah dia dah boleh jadi pemboleh ubah manipulasi. Okay. So sekarang ni bila kita nak malarkan, mestilah benda yang sama. Okey. Daripada jadual pun kamu boleh dapatkan pemboleh ubah, di mana yang sebelah kiri biasanya ialah pemboleh ubah manipulasi dan sebelah kanan ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey? Kalau yang sama kita boleh fikirkanlah apabila pemboleh ubah yang sama isi padu. Okey. Daripada graf pun kita boleh dapatkan pemboleh ubah di mana pemboleh ubah bergerak balas berada di aksis Y. Manakala pemboleh ubah manipulasi berada di aksis X. Okey. Okey, ni. Cikgu nak kamu alert tentang ini. Bila kita kata menulis pemboleh ubah, kita tak boleh tulis alat radas. Kita kena tuliskan parameter dia. Contohnya kalau kamu tulis bahan alkali, tak boleh alkali saja, tak boleh. Kamu akan tulis jenis alkali ataupun kehadiran alkali. Ataupun mungkin dalam eksperimen tadi yang garam dengan air, kita pun tulis kehadiran garam. Kan? Kadang kita tak tahu ni larutan ke apa kan. Kamu boleh tulis kehadiran tu pun, tambah perkataan kehadiran dekat situ pun dah boleh jadi pemboleh ubah. Okey. Kalau macam logam, kita tulis jenis logam, saiz logam, jisim logam. Okey, bergantung kepada eksperimen yang kamu dapat. Dan juga termometer. Kita tulis bacaan termometer. Kita tak boleh tulis termometer sahaja. Okey. Seterusnya untuk membuat hipotesis, tadi kan kamu dah tahu manipulasi mana, bergerak malas mana. Pastikan bila kita nak menulis hipotesis, kita mesti menggabungkan. Okey, kita gabungkan pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Cikgu nasihatkan apabila kamu hendak membuat hipotesis, dahulukan manipulasi, kemudian barulah bergerak balas. Okay, contoh macam ni. Okay. Jika pH bubur nutrien adalah neutral, maka saiz koloni bertambah. Itu nak menunjukkan bahawa manipulasi datang dulu. Manipulasinya apa? pH bubur nutrien. Kan? Apakah pemboleh ubah bergerak balasnya? Saiz koloni. Okay. Alright. Pemboleh ubah, hipotesis mestilah khusus, spesifik untuk eksperimen itu. Okay. Macam contohnya pH 7 sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okay. Kamu tak boleh tulis hipotesis dengan umum dekat sini ni menggunakan perkataan effects ataupun mempengaruhi. Contohnya
Nilai pH mempengaruhi kesan. Contohnya kamu guna perkataan mempengaruhi. Itu tak boleh. Kamu kena khususkan dia, spesifikkan dia. Mempengaruhi bagaimana? Adakah meningkatkan ataupun mengurangkan? Katalah kamu tulis begini pH 7 tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Walaupun pernyataan itu adalah salah, tetapi kamu boleh dapat markah untuk hipotesis. Sebab hipotesis tidak semestinya betul. Okey? Format penulisan tu yang kena betul. Faham tak kat sini? Okay, hipotesis ni sebab hipotesis adalah satu pernyataan yang kita perlu buktikan melalui eksperimen. Itu sebab bila akhir sekali eksperimen, bila kita buat eksperimen, akhir sekali kita akan kata hipotesis diterima, hipotesis tidak diterima. Kat situ nak bagi tahu bahawa apabila kamu hendak menulis hipotesis, tidak semestinya pernyataan yang kamu berikan itu perlu dibuktikan benar. Cuma sekarang cikgu nak bagi tahu penulisan cara nak tulis hipotesis mestilah ada MV, mestilah ada RV. Okey? Itu sangat penting, mesti ada RV, mesti ada MV. Ingat yang ini. Contohnya kita tengok ayat ni pH 7 adalah sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okay, apakah MV, manipulated variable kita? pH. Kemudian adalah sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Mana RV kita? Pertumbuhan mikroorganisma. Jadi adakah ayat ini sesuai untuk dijadikan hipotesis? Ya, sebab dia ada MV dan RV. Ataupun biasakan kamu tulis jika. Okay. Jika pH nutrien ialah pH 7, maka pertumbuhan mikroorganisma meningkat. So kat situ ada tak pemboleh ubah manipulasi? Ada pH. Ada tak pemboleh ubah bergerak beras? Ada pertumbuhan mikroorganisma. So cikgu harap sangat kamu faham bahawa apabila hendak menulis hipotesis, tengok kesan dan penyebab. Kesan tu ialah pemboleh ubah bergerak balas, penyebabnya ialah pemboleh ubah manipulasi. Okay, contoh dekat sini. Okay, kalau kamu nampak ni. Okay. Rajah 2 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria. Okay. Cikgu nak tanya, apa yang kamu nampak dekat sini? Apa yang kamu nampak? Pias nampak apa Pias? Pias tak nampak apa-apa. Aisyah Alia. Ni koma ni masuk kelas ni ambil hati cikgu je Ya, cikgu. Aisyah Alia, okey. Kita tengok gambar ni. Rajah 2 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza. Bila kata kepekatan berbeza, itu pemboleh ubah apa? Manipulasi ke bergerak balas? Manipulasi. Okey, manipulasi. Okey. Ke atas pertumbuhan bakteria. Okey, jadi ke atas pertumbuhan bakteria. Jadi ini pemboleh ubah apa? Apa? Pemboleh ubah dimalarkan ke pemboleh ubah bergerak balas? Bergerak balas. Ya, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, PB. Okey. Tak sihat ke? Tak. Sihat je. Sihat je, okey. Right. So dekat sini kita boleh nampak
Boleh nampak tak apa perbezaan dekat sini? Sebelah kiri, kawasan jernih dia lebih besar. Okey, kawasan jernih maksudnya ialah kawasan yang tak ada mikroorganisma yang hidup. Tetapi kawasan jernih untuk yang sebelah kanan ni kecil sikit. Okey, sebab sekarang ni dia cerita tentang kepekatan antibiotik. So macam mana kita nak buat hipotesis? Yang sebelah kiri, kepekatan antibiotik tinggi. Sebelah kanan, kepekatan antibiotik rendah. Ini soalan dalam bab 1 form 5. Cikgu nak cuba tanya siapa yang gambar gambar Siti Maisara. Gambar king ni. Mai. Okey. Mai, cuba Mai buat hipotesis. Hipotesis. Sekejap. Guna jika maka pun tak apa. Jika. Nampak tak ayat dia? Nampak tak yang cikgu garis-garis ni? Kepekatan antibiotik lebih tinggi. Okey, bila kepekatan antibiotik tinggi, maka pertumbuhan tengok ni. Kawasan jernih Okey, maka kawasan jernih lebih besar. Pandai, lebih besar. Kita tak kata besar je kan, kita kata lebih besar. Sebab apa? Sebab yang kepekatan rendah ada juga kawasan jernih tapi lebih kecil. So bolehlah. Okey, Siti Aisyah ada kan? Ya, cuba guna semakin je. Aisyah, mana Aisyah ni? Kita Aisyah telah tengok TV Sucitra. Sucitra, are you here with me? Kau masuk nak ambil hati cikgu je ni. Ngantuk Sekejap je, cikgu target sampai 10.30 je ni. Senyap je? Okey, tak apalah. Memandangkan senyap, cikgu jawablah. Okey, semakin. Okey, kalau kita guna semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin luas kawasan jernih yang terhasil. Pandai cikgu. Yeay. Okey. Right. Yeay. Okey. Cikgu nak pergi ke kertas. Nampak tak kertas? Nampak. Nampak kertas kan? Kertas bahagian A ni kan? Nampak. Okey. Alright. Jom kita bincangkan kertas pada kamu. Berapakah bilangan murid? Bilangan murid dia berapa? Linda? 6. Okey, Eli jawab 6. Lagi? 6. 6. 2. 2. 4. Yeah. 4. 3 ke 4? 4. Erin dah Saya mencari soalan mana jawab cikgu. Cuba tengok kat sini. Dia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. So 6 kali 3, 18. Kan mestilah ada 12, mestilah ada 18 nama kat sini. Sekarang ni kalau kita buat 6, 12. 6, 12 tambah 2,
6 12 tambah 2, 14. Kalau kita tambah 3 je dia 17. Tak cukup, hilang seorang. Okey Erin? Erin. Careless tau Erin ni. Okey. Kata dia suruh lukis. Kebanyakannya cikgu nampak betul lah. Sebab kamu make sure bila lukis mestilah size first plot. Okay, plot mesti betul. Okay, ikut dengan data. Kemudian size apa ni? Size apa ke nama tu? Size palang. Size palang sama besar dan jarak pun cikgu nampak rata-rata menunjukkan jarak yang sama. Okay, good. Good job untuk ini. Okay, tepuk untuk di sini. Clap. Okay. Seterusnya, nyatakan jenis variasi. Jenis variasinya apa ni Nuha? Nuha ada ke? Macam, tak ada. Ada. Nuha. Oh, Nuha. Nuha tidur ya. Loga? Oh, Loga. Jawab dekat sini. Tak ada juga. Loga? Oh, Loga. Loga tengok TV ya. Di sini. Lah, kalau korang ni. Korang masuk lah. Tapi sini sepi. Cikgu menangis, cikgu. Cikgu. Lu apa jawapan lu jenis variasi ni? What type of variation is this? Tak selenjar. Ya, betul lah. Okey. Janganlah malas tulis perkataan variasi tak selanjar. Pandai. Clap. Okey. Seterusnya, dalam jadual 1.3, tandakan betul contoh yang sama. Yang mana satu jenis tak selanjar? Jenis rambut. Jenis rambut. Okey, pandai jenis rambut. Okey, good. Now, yang kedua, yang ini pun adalah seorang dua saja yang tak berapa nak betul. Okey. Kalau kita tengok W ni nyalaan dia sangat terang. Jadi, berbanding antara 1, 2, 3, 4 ni mestilah sebab dia kata nyalaan dia sangat terang. So, inilah yang paling reaktif kan. So, ini adalah paling reaktif. Okay. Kemudian, cari yang nyalaan lagi. Ini bukan, ini baraan. Ini nyalaan lagi. So, inilah yang kedua reaktif. Okay. Kemudian, X ni bara, ni pun bara. Tapi ni bara malap, ni bara terang. Jadi bara terang tu nombor 3, bara malap nombor 4. Okey. Jadi apakah hipotesis kita? Kita bercakap, dia kata soalan dia tadi apa? Soalannya ialah mengkaji kereaktifan tindak balas logam dengan oksigen. So, hipotesis kita apa? Kalau kita guna jika kereaktifan. Jika kereaktifan, kita ambil je ayat dia. Jika kereaktifan logam Tinggi. Berbeza. Kalau Erin kata kereaktifan logam, okey. Ini kita hold kejap, kita tulis sini. Logam yang berbeza menunjukkan, ni cikgu rasa ni jawapan Erin ni. Logam yang berbeza menunjukkan apa? Tindak balas. Logam berbeza bertindak balas secara berbeza dengan oksigen. Okey. So, logam yang berbeza menunjukkan tindak balas
yang berbeza dengan oksigen. Okey, betul. Okey, ataupun jika kereaktifan logam adalah tinggi, maka kita tengok pada result dia. Kita boleh kata apa? Maka nyalaan terang, nyalaan sangat kan ayat dia. Nyalaan sangat terang akan terhasil. Pun juga boleh juga. Sebab kita ambil hipotesis daripada result yang kita mungkin dapat. Okey? So, nyatakan pembuluh ubah bergerak balas. Apa yang kita nak gerak balas kat sini? Tengok pada jadual. Kereaktifan tidak balas. Ya, ambil logam. terus daripada jadual. Jadual tulis kereaktifan logam ataupun kereaktifan, pada soalan tulis kereaktifan tindak balas kan. So kamu tulislah kereaktifan tindak balas ataupun kereaktifan logam. Okey. Susunkan WXYZ mengikut tertib kereaktifan logam secara menaik. Apa dia? Menaik tau. So kecil mesti dulu. Malap dulu. Baraan malap apa? X, okey. Lepas tu baraan terang pula. Z. Z. Lepas tu nyalaan terang Y. Y, W. Okay. Right. Now, definisi secara operasi. Ingat balik. Bila dikata sekarang ni soalan definisi secara operasi bagi logam X. So, kamu terus tulis logam X ialah, okay, macam tu. Fikir yang tu dulu. Okay. Bila kita kata definisi secara operasi, mestilah daripada eksperimen. Okay, ataupun daripada soalan. Dia tak ada dalam buku teks. Okay, itulah maksudnya definisi secara operasi. Cara dia, cikgu, kalau kamu lupa lah. Okay, cara dia nak tulis. Katalah soalan kata datakan definisi secara operasi bagi botol. So kamu pun tulislah botol ialah macam tu. So dekat sini logam X ialah, okay, first soalan kita, adakah ia bahan ataupun ia adalah proses? Cikgu nak tanya. Logam X ni bahan ke proses? Ya, bahan. So kita pilih yang kita pilihlah bahan. Okey? Itu cara kita nak berfikir sekejap. Kita tak boleh fikir lama-lama untuk ni. Okey, so logam X ialah bahan yang apa? Apa yang berlaku? Cuba tengok logam X. Apa yang berlaku pada logam X? Yang kita yang kata kurang reaktif. Kita tengok sebab kurang reaktif tu macam dekat dalam buku sekarang ni macam mana kita tahu dia kurang reaktif? Tengok pada baraan malap. Okey. So itulah, so kita katalah logam X ialah bahan yang kita bakar kan. So yang terbakar dengan baraan malap. Macam tu je. Okay, logam X lah bahan yang terbakar dengan baraan malap. So, dalam kes, bila kita kata definisi secara operasi, ialah kita nyatakan apa yang berlaku pada bahan tersebut di dalam eksperimen tu. Okay. Cuba tengok ni. Tandakan betul bagi logam yang memberikan pemerhatian yang sama seperti logam W. Logam W ni yang paling reaktif. So, antara kupram dengan magnesium. Yang mana satu? Magnesium. Ya, magnesium. Pandai. Ingat balik. Mazik. Magnesium, aluminium, zinc, iron, copper. Semakin menurun,
semakin kurang tindak balas, semakin kurang kereaktifannya. Okey. Now, cikgu nak tunjuk, cikgu nak pergi balik ke skrin tadi. Cikgu nak tunjuk contoh-contoh lain untuk definisi secara operasi. Kejap Yang ni cikgu rasa kamu okey lah ni. Ini dia. Ini yang cikgu cakap tadi. Definisi secara operasi ialah apa yang berlaku di dalam eksperimen. Okay, apa yang berlaku di dalam eksperimen. Dia bukannya definisi daripada buku. Kita kena refer eksperimen, bukannya benda yang kita hafal. Okay. So ini adalah cara macam mana kamu nak tulis definisi secara operasi. Sebagai contoh, dia type soalan kata, nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan mikroorganisma. Okay, so kita pun buatlah pertumbuhan mikroorganisma ialah, okay. So kita nak kena tahu adakah ia bahan ataupun dia proses. Kalau namanya pertumbuhan, maka ia mestilah proses. Okay. Selalunya perkataan yang ada imbuhan per ni kat depan tu, itu adalah proses. Contohnya penapaian, penyulingan, itu adalah proses. Okay, kemudian macam mana kita nak tahu proses yang ditunjukkan dengan ataupun proses yang menyebabkan. So ini antara perkataan-perkataan yang kita boleh guna. Ditunjukkan dengan ataupun menyebabkan. So apa yang kita rasa kita akan nampak, nutrien agar menjadi keruh. So itu adalah benda yang tak ada dalam buku teks. Itu adalah benda yang berdasarkan eksperimen. Okey. Saya ada contoh kat sini. Okey. Macam ni. Pada soalan dia kata definisi secara operasi pertumbuhan bakteria. Kita nampak dekat sini. Campuran bagi tabung uji P sedikit keruh. Q sedikit keruh. R sangat keruh. Cikgu nak tanyalah dekat sini, bila kita kata sedikit keruh, ada tak mikroorganisma yang hidup? Kamu rasa-rasalah, ada tak mikroorganisma yang hidup? Bila ada kekeruhan campuran, bila campuran itu keruh, is there any microorganisma yang hidup? Is there any microorganisma present? Ada tak? Okay. Tak apalah, cikgu jawablah. Teacher. Ya. Again, teacher, can you repeat the question again? Sorry. This one you was asking. Okay. Right. My question is, look at this table. Can you see the table? Yes, Can you see my teacher. table? Yes. Alright. As you can see, in tabung uji P, the mixture of nutrien agar. First of all, you must understand that kekeruhan campuran itu, yang mixture yang kita cakapkan ialah nutrien agar plus microbe. Okay. So itu this is what we call campuran dekat sini. Alright. Now, cikgu cakap, look at tabung uji P. In tabung uji P, the mixture slightly cloudy. Dia slight cloudy. Dia sikit je. Dia keruh, it's cloudy, but just light cloudy. Pada Q juga slightly cloudy. Okay.
Pada R, it's too cloudy. Sangat keruh. The mixture sangat keruh. My question is, adakah mikroorganisma hidup pada campuran yang slightly cloudy ni, yang keruh sikit-sikit ni? Ada mikroorganisma ke tidak? No, right, teacher. Sebenarnya, okay. At first, before the experiment, the mixture is very clear. Okay. Yeah. So when it becomes slightly cloudy, it means that Have right, teacher. means Have. there are microorganisms live inside. But then not as like, tak macam apa ni? R. Not as many as R. Okay. Understand. Okay. Yeah. So ini nak menunjukkan bahawa if let's say they ask you what is the definition, operational definition for the growth of bacteria, so you can just answer the growth of bacteria is the process that cause the mixture become cloudy. Nampak tak? So nak menunjukkan bahawa asalkan ada cloudy sikit je, itu dah menunjukkan bahawa that there is bacteria growing inside. Okay? Teacher, so definisi means something like we should explain the what? For contoh, nyatakan definisi secara operasi pertumbuhan bakteria, right? So we should describe how the pertumbuhan bacteria is happening there. Something like that, is it? Yes, you should define pertumbuhan bacteria based on the experiment. So we have to kaitkan with the experiment, something like that. Yes, Okay, correct. Okay. Okay. Look at this. Okay, this is one example. Another example. Okay, another example. Alamak. Okay, now look at this diagram. Latex added with ethanoic acid. Pada B, latex, same amount of latex but added with ammonia solution. Ini kita buat kan yang busuk kat kelas tu. Okay, so in this case, dia tanya definisi secara operasi bagi asid. Okay, the operational definition for acid. Jadi dekat sini, we start our sentence with acid. Okay, acid ialah, okay, acid is, so kita kena fikir, adakah ia bahan ataupun proses? Bahan. So acid ialah bahan. Acid is a substance. Sebab dia bahan kan? So bahan yang menyebabkan, ini kita boleh ambil daripada eksperimen lah, selalunya perkataan yang menyebabkan, that cause. Okay, acid ialah bahan yang menyebabkan, dia yang akan menyebabkan latex jadi macam mana? What happened to the latex when you add acid? Tergumpal. So acid ialah bahan yang menyebabkan latex bergumpal. Okay, acid is a substance that cause latex to coagulate. Okay, dapat tak? At least untuk setakat ini boleh dapat tak? Apa maksud definisi secara operasi? Macam tadi kan, dia tanya logam X. So logam X ialah bahan yang, lepas kita tengok balik eksperimen. Dia buat apa? Oh, logam X ni dia terbakar pada baraan yang malap. Kalau dia tanya, nyatakan definisi secara operasi bagi logam X ataupun logam W.
So your answer should be logam W ialah bahan yang terbakar dengan nyalaan yang sangat terang, ataupun metal W is a substance that ignites, kan, that ignites at kita panggil apa? Kita panggil apa? Very vigorously that light up, that's vigorously, apa dah tak ingat dah perkataan dia. Vigorously, Allah lupa perkataan, hilang perkataan malam kan. Okay, hilang. Okay, nanti I get back to you. Okay, now seterusnya, kalau tengok di number 4, look at the question back. Tengok soalan balik pada soalan nombor 4. Okay, for this question, untuk soalan ini, untuk gambar rajah 4.1 ada glukosa added with yeast. Untuk 4.2, glukosa just add with isolate. Okay. Kemudian dekat sini dia ada menunjukkan, look at question C. I want you to look at the question C. Berdasarkan eksperimen ini, rajah 4.1 menunjukkan berlakunya proses penapaian. At first, dia tak nyatakan pun ini adalah eksperimen untuk penapaian. No, dia tak cakap pun. Okay, dia ada tunjuk gambar. So, now nyatakan. Tapi dia bagi dua gambar. Antara dua gambar tu, kat sini. Antara dua gambar ni dia tunjuk air kapur untuk sebelah kiri ni menjadi keruh. Yang sebelah kanan ni 4.2 tidak keruh. Okay. So dia kata nyatakan definisi secara operasi bagi penapaian. So we start our sentence. Kita mulakan sentence kita dengan penapaian. Okay, penapaian in English is fermentation. Okay, fermentation. So penapaian ialah, cikgu nak tanya kat sini, adakah ia bahan ataupun proses? Proses. Pandai. So penapaian ialah proses yang disebab, yang ni kita boleh kata yang menyebabkan. Boleh tak yang menyebabkan? Air kapur Okey, air kapur menjadi keruh. yes. Menjadi keruh. Air kapur menjadi keruh. Kita tak perlu cakap pun tentang karbon dioksida sebab we cannot see karbon dioksida. Yang kita nampak ialah air kapur turns cloudy. Okay, fermentation is a process that cause the lime water turns cloudy. Okay, yang dekat sini yang D ni, cikgu nak bincangkan D, lepas tu kita dah boleh tidur. Senarai berikut adalah beberapa contoh bagi penapaian. Ingat, bila kita kata fermentation ataupun penapaian, mestilah bila kita tapai, kan, bila buat tapai mestilah benda yang ada kanji banyak. So dekat sini dah mesti ada gula, mesti ada glukos. Okay. So kat mana untuk 4.1 berlakunya penapaian kan? 4.2 tak berlaku penapaian. So antara 4 ini yang manakah yang boleh kita buat penapaian? Bagi? Buah anggur. Okey, buah anggur. Sebab anggur tu manis, ada gula, good. Lagi? Kan orang buat wine kan? Orang buat wine guna, wine tu pun ialah proses penapaian. Okey, guna anggur. Okey, satu lagi? Beras. Ya, beras. Orang buat tapai pulut, tapai beras. So beras. Okey, kan orang buat tuak kan? Buat tuak, air tuak, orang Sarawak buat air tuak. Dia guna Beras. beras, pandai. So itu penapai lah tu. Okey, so maksudnya lagi dua ialah minyak kelapa. Minyak ialah lemak.
Okay, minyak kelapa kita tak buat tapai. Minyak kelapa kita buat sabun. Ingat tak kita buat sabun hari tu? Tu kita guna minyak. Okay, satu lagi susu. Sebab susu ada protein. So, protein, susu kita tak buat tapai. Walaupun susu boleh jadi yogurt kan, masam tu. Tapi kita tak jadikan dia dalam bentuk penapaian ni. Okay. Alright. So untuk malam ini setakat itu saja. Cikgu dengar pun macam dah suara dah makin slow. Okay. Kita akan jumpa lagi.